Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di YouTube channel Konspirasi TV. Tidak diketahui dengan jelas bilakah pertubuhan Freemason dilahirkan dan siapakah pengasasnya. Ahli-ahli sejarah berselisih pendapat mengenai kelahirannya. Ada yang mengatakan kelahirannya ada kaitan dengan zaman Firaun, yang lain mengatakan ia mula lahir sewaktu terbinanya Haikal Sulaiman, yang lain lagi mengatakan ia lahir di sekitar tahun 1616 Masihi, dan ada pula yang mengatakan ia lahir di sekitar kurun ke-18 Masihi dan sebagainya. Bagi Dr. Ali Jarisha pula, beliau menjelaskan mengenai kelahiran dan perkembangan Freemason di dalam 3 peringkat iaitu: peringkat pertama bermula di awal kurun pertama Masihi sewaktu Raja Herodos II memerintah kaum Bani Israel. Waktu itu dikatakan pendeta-pendeta Yahudi dapat tahu dari orang-orang Parsi tentang kelahiran Nabi Isa membawa agama Kristian dan dia akan merobohkan Haikal Sulaiman. Mendengar hal itu Raja Herodos II bersama pengikut-pengikutnya menuhur satu pakatan rahsia, Jamiah Khafiah, bertujuan untuk menghancurkan agama Kristian dan pengikut-pengikutnya. Pakatan rahsia itu diketahui oleh Herodos sendiri dan dinamakan Kekuatan Tersembunyi. Kemudian pada 10 Ogos 43 Masihi mereka mengadakan satu perjumpaan rahsia pertama di Istana Raja. Di dalam ucapan sulung di majlis itu ketuanya memberi ucapan, antara lain menyebut, "Saudara-saudaraku yang dihormati, aku tidak lain melainkan Raja dan penolongnya, sedangkan kamu adalah pembantu Raja dan generasi yang dapat meneruskan survival bangsa Yahudi. Kamu semua adalah orang-orangku dan pembantu-pembantuku semenjak dahulu sampai ke hari ini. Dan sekarang kamu menjadi saudaraku, aku memanggil kamu saudaraku, supaya kamu tahu bahawa di sebalik dakwah kita ini ada bayahnya. Aku berikan gelaran dan panggilan yang menarik itu untuk memberitahu kamu bahawa kamu mempunyai hati yang penuh kasih dan sayang kepada umat dan agama Yahudi. Dan hendaklah kamu tahu walaupun aku ini raja kamu, aku juga saudara kamu. Dan bagi seorang saudara mesti menolong saudaranya di waktu susah dan mestilah amanah terhadap haknya dan aku memberitahu kamu tujuan dakwah kita adalah untuk kebaikan umat dan negara." Orang ramai telah mengetahui dengan kelahiran Yesus, Isa, banyak berlakunya berbagai perubahan politik, masa dan sebagainya, khususnya terhadap bangsa kita kaum Bani Israel. Yesus menyiar ajarannya yang sesat yang boleh menyesatkan orang ramai, sedangkan dia sebenarnya adalah Dajjal. Dari perjumpaan pertama dan ucapan sulung ketua gerakan Pakatan Kekuatan Rahsia, tajaan Yahudi itu jelas menampakkan mereka ingin menjaga kebaikan bangsa dan agama Yahudi, dan sekaligus mereka menentang Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu bermula dari situ mulalah gerakan Pakatan Kekuatan Rahsia ini melakukan berbagai-bagai tentangan dan keganasan terhadap orang-orang Kristian dan memusuhi mereka secara berterusan beberapa lama. Mana-mana orang yang memasuki gerakan ini diwajibkan melakukan sumpah setia. Lafaz sumpah setia itu ialah, "Aku sekian bersumpah dengan nama Allah dengan Taurat dan dengan kemuliaanku, sesungguhnya aku telah menjadi seorang anggota pengasas Pakatan Kekuatan Rahsia. Aku berjanji tidak akan mengkhianati saudara-saudaraku yang menjadi anggotanya dengan sesuatu yang memudaratkan kepribadiannya dan sesuatu yang membahayakan gerakan. Aku berjanji mahu mengikut prinsipnya. Dan aku berjanji berusaha menambah ramai anggotanya. Juga berjanji menentang semua orang yang mengikut ajaran Dajjal Yesus, Isa, dan memusuhi atau memeranginya sampai dia mati. Dan aku berjanji tidak akan mendedahkan sebaran rahsia yang dirahsiakan sesama kami 9 anggota kepada siapa jua pun. Dan jika aku mengkhianati sumpah aku ini dengan mendedah sebaran rahsia maka kawan-kawanku yang ber-8 lagi berhak mematikan aku, membunuh aku, dengan apa jua cara sekalipun." Dari ucapan sumpah ini jelas mereka ini mulanya hanya ada ahli seramai 9 orang sahaja dan mereka sepakat mahu memusuhi agama Kristian. Selepas berlaku perjumpaan pertama di atas beberapa ketika, akhirnya mereka mengadakan sebuah rumah tempat perhimpunan dinamakan Rumah Hantu Jerusalem. Demikianlah mula terbentuknya Pakatan Rahsia Tajaan Yahudi di awal kurun perlama Masihi. Peringkat ini bermula pada tahun 55 Masihi. Di waktu itu banyak didirikan haikal, tempat perhimpunan dan ibadat mereka, di beberapa tempat dan yang terbesar didirikan di Rom.
Di waktu ini, Pakatan Kekuatan Rahsia memain peranan penting menentang penganut-penganut Kristian dan memaksa mereka meninggal agamanya. Orang paling cergas memainkan peranan ini ialah Paul, seorang Yahudi yang kuat berpegang kepada ajaran agamanya. Kemudian beliau menyamar menukar dan memeluk agama Kristian bertujuan mahu merosakkan agama itu dari dalam. Dr. Ahmad Shalabi ada menyebut bahawa Paulus pada asalnya seorang Yahudi yang kuat menentang orang-orang Kristian secara terang-terang, tetapi setelah tidak berjaya merosakkan dari luar dia menggunakan cara lain pula, iaitu merosakkan dari dalam. Setelah menyamar diri sebagai penganut Kristian, beliau mengubah beberapa ajaran agama Kristian, di antaranya 1. Menganggap dan mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. 2. Agama Kristian yang pada asalnya agama khusus untuk Bani Israel dijadikan agama universal yang boleh dianuti oleh semua orang dan bangsa. 3. Menghapus syariat Nabi Isa yang mewajibkan berkatan dan dikatakan tidak wajib. Di samping peranan Paul yang jahat itu, gerakan kekuatan rahsia sendiri memain peranan yang sama merosakkan agama Kristian dan penganutnya. Kemudian setelah datangnya agama Islam, orang-orang Yahudi meneruskan kerja-kerja jahat menentang dengan hebatnya kedua-dua agama Kristian dan Islam secara besar-besaran, termasuk ingin mengubah ayat-ayat Allah dan sebagainya. Hal ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. Firman-Nya yang bermaksud, segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu, padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri dan mereka pula tidak menyedari akibat yang buruk itu. Dari sini jelas bahawa Freemason di peringkat ini lebih terkenal dengan nama Pakatan Kekuatan Rahsia yang peranannya membela bangsa dan agama Yahudi, serta menentang agama Kristian dan Islam termasuk pengikut-pengikutnya. Ini perlu mereka lakukan kerana kedua-dua agama itu dianggap agama saingan yang mesti ditentang habis-habisan. Peringkat ini bermula pada tahun 1770 apabila beberapa orang ahli Freemason menjalankan aktiviti yang lebih cergas untuk menyebarkan pengaruhnya dan cita-cita ingin mengembalikan kekuasaan kerajaan Yahudi. Di antara ahli yang cergas itu ialah Adam Weishaupt, seorang profesor ilmu ketuhanan dari Jerman. Beliau telah keluar, murtad, dari agama Kristian dan menjadi seorang artis. Pada tahun 1770 beliau telah diminta oleh seorang pemimpin Freemason Jerman supaya mengkaji protokol pendeta Zionis dan menyusunnya dalam bentuk baru dengan tujuan untuk memerangi agama Kristian dan juga meminta supaya dia membuat perancangan untuk menguasai dunia seluruhnya dengan cara menarik orang ramai menjadi ateis. Akhirnya pada tahun 1776 beliau telah berjaya menulis protokol pendeta Zionis dalam bentuk bom dan membuat beberapa perancangan jahatnya iaitu A. Merosakkan semua agama langit dan merosakkan semua kerajaan yang ada. B. Memecah atau membahagikan bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi kepada beberapa blok atau kelompok, dan membiarkan mereka berkelahi dan berperang di antara satu sama lain kerana perbezaan fahaman politik, ekonomi, sosial dan lain. C. Setiap kelompok dan kumpulan bangsa di atas dibekalkan dengan senjata-senjata supaya mereka berperang, dan akhirnya mereka menjadi lemah. D. Di dalam sebuah negeri disebarkan racun perbalahan dan perselisihan sesama rakyat supaya mereka berkelahi dan berlaku huru-hara serta pemberontakan dengan tujuan satu demi satu kerajaan akan jatuh dan hancur. Dan memang banyak berlaku pemberontakan dan revolusi seperti revolusi Perancis, Rusia dan India. Selain dari itu Adam Weishaupt menyusun satu kumpulan kelompok cahaya bertujuan untuk menubuhkan sebuah kerajaan sedunia yang dipimpin oleh golongan cerdik pandai Yahudi. Untuk itu beliau telah membuat perancangan jahat, antara lain seperti 1. Memperdaya pembesar-pembesar dan pemimpin dunia dengan wang, perempuan dan lain lagi supaya mereka itu dapat dijadikan kuda tunggangan mereka. 2. Menguasai alat-alat media massa samada media cetak dan elektronik di seluruh dunia. Selepas itu, kelompok cahaya ini dapat menarik seorang jeneral Amerika bernama Albert Pike turut serta dalam kumpulan ini. Selepas beberapa tahun beliau ditugas mengkaji perancangan yang telah dibuat oleh Adam Weishaupt, kemudian beliau membuat perancangan baru, antaranya 1. Menyusun semula kedudukan rumah hantu Freemason. 2. Mengadakan 3 buah dewan tertinggi yang berpusat di bandar Charlestown untuk menguasai pergerakan rumah hantu.
Dengan ini gerakan Freemason dapat memainkan peranan penting menjadikan dunia ini sebagai sebiji bola yang boleh dilemparkan ke mana-mana sahaja yang mereka suka. Apa yang mereka rancangkan di atas memang berjaya akhirnya. Dari huraian di atas jelaslah bahawa Freemason diketuai oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan mula ditubur pada awal kurun pertama Masihi dengan nama Kekuatan Rahsia, kemudian ditukar nama itu kepada Kelompok Cahaya. Selepas itu dinamakan pula dengan nama Freemason di sekitar tahun 1770. Dan di waktu itulah mereka mula melancarkan perancangan yang lebih besar dan lebih teratur ke arah menarik orang ramai menyokong mereka bagi menjalankan cita-cita mereka ingin menegak kerajaan Yahudi sedunia.